Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali bersua untuk perbincangan dalam modul 3 iaitu era peralihan kuasa British di negara kita. Kita masih lagi berada dalam topik mengenai Malayan Union. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat menghuraikan reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Pembelajaran pada hari ini boleh dilihat dalam buku teks halaman 102 hingga 106. Reaksi penduduk tempatan terhadap penubuhan Malayan Union terbahagi kepada dua, iaitu dalam pembelajaran sebelum ini, kita telah mempelajari mengenai penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Oleh yang demikian, pada hari ini, kita akan lihat pula penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Apakah yang dilakukan oleh rakyat untuk menentang penubuhan gagasan Malayan Union? British Military Administration (BMA) telah menyiarkan berita mengenai gagasan Malayan Union untuk pengetahuan rakyat jelata. Berita tersebut disiarkan dalam Akhbar Majlis pada 12 Oktober 1945, iaitu sehari selepas ketibaan McMichael. Perkara ini telah menimbulkan kesedaran nasionalisme dalam kalangan rakyat jelata. Oleh yang demikian, bantahan telah dilakukan menerusi pelbagai cara. Antaranya ialah menerusi akhbar, para cendekiawan, Persatuan Melayu, Kongres dan juga perhimpunan yang diadakan secara besar-besaran bagi menentang penubuhan gagasan Malayan Union. Topik pembelajaran kita pada hari ini akan memberi fokus terhadap 6 cara penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Mari kita lihat penentangan rakyat terhadap Malayan Union menerusi bantahan Akhbar Melayu. Akhbar Melayu seperti Utusan Melayu, Majlis, Warta Negara telah digunakan untuk menyuarakan bantahan dengan keras, mengecam dan mengutuk Malayan Union kerana dilihat merugikan orang Melayu. Akhbar juga digunakan untuk menyeru orang Melayu bagi mengadakan perhimpunan secara besar-besaran. Malahan, akhbar juga menjadi medium untuk melaporkan perkembangan berita penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Berikut merupakan akhbar Melayu yang telah digunakan untuk menentang gagasan Malayan Union, iaitu Utusan Melayu dan Warta Negara. Penentangan rakyat terhadap Malayan Union yang seterusnya telah dilakukan oleh para cendekiawan. Para cendekiawan merujuk kepada orang yang bijak pandai dan terpelajar. Bantahan daripada para cendekiawan terbahagi kepada dua, iaitu tokoh pentadbir Melayu dan bantahan wanita. Bantahan cendekiawan daripada tokoh pentadbir Melayu dapat dilihat menerusi peranan Datuk On Jaafar, Datuk Ni Ahmad Kamil, Zakbar Tengku Muhammad, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz dan Datuk Hamzah Abdullah yang telah menggerakkan orang Melayu untuk menentang Malayan Union menggunakan pelbagai strategi. Malahan, pemimpin Melayu Johor iaitu Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin turut membantah usaha British bagi menjajah tanah Melayu secara berterusan.
Wanita juga turut menjadi benteng barisan hadapan untuk menentang Malayan Union. Bantahan daripada golongan wanita dapat dilihat menerusi peranan Cikgu Zaharah Abdullah, Halimah Tun Abdul Majid, Saliha Muhammad Ali, Zaharah Tamin, Datin Putih Mariah Ibrahim Rashid dan Hasnah Ishak. Cikgu Zaharah Abdullah selaku Ahli Pertubuhan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor telah memberi ucapan bagi membantah pelaksanaan Malayan Union. Ucapannya berbunyi, "Jika apa sekalipun terjadi, kami kaum wanita akan turut mengembleng tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapat kembali hak-hak kami." Berikut merupakan akhbar Melayu yang telah digunakan untuk menentang gagasan Malayan Union, iaitu Utusan Melayu. Antara Persatuan Melayu yang terlibat ialah Syarikat Bekerjasama Saiburi yang juga dikenali sebagai Saberkas, Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor dan juga Persatuan Melayu Johor. Kelima-lima Persatuan Melayu ini telah berjaya menghimpunkan orang Melayu dari seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat untuk membantah penubuhan Malayan Union. Malahan, Pertubuhan Melayu juga ditubuhkan dan diaktifkan semula sebagai tindak balas untuk menentang Malayan Union. Ini kerana Pertubuhan Melayu menjadi penggerak yang menganjurkan rapat umum bagi membantah tindakan Sir Hiram McMichael dalam usaha mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Penentangan rakyat terhadap Malayan Union yang seterusnya dapat dilihat menerusi bantahan yang dilakukan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor. Bantahan di negeri Kelantan berlaku pada 15 Disember 1945 melibatkan 10,000 orang berhimpun di Kota Baru, iaitu semasa McMichael datang untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Bantahan di Kedah telah berlaku pada 19 Januari 1946. Perarakan di Alustar telah dianjurkan oleh Kesatuan Melayu Kedah, Saberkas, Kesatuan Ulama Kedah dan Persatuan Melayu Kedah. Tuan Haji Hussein Cik Dul, iaitu Yang di-Pertua Kesatuan Melayu Kedah, dan Senu Abdul Rahman selaku Setiausaha Agung Saberkas telah mengkritik kandungan Kertas Putih Malayan Union yang dianggap mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Manakala bantahan di Johor telah berlangsung pada Januari 1946, perhimpunan ini telah dilancarkan oleh Lembaga Kesatuan Johor dan disertai oleh Persatuan Melayu Johor. Ungku Omar Abdullah selaku Naib Presiden Lembaga Kesatuan Melayu Johor dan Dr. Hamzah telah memberi ucapan semasa perhimpunan ini berlangsung untuk menentang Malayan Union. Bantahan di Johor diteruskan lagi pada 10 Februari 1946. Ketika ini, Pergerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah pimpinan Datuk On Jaafar telah berhimpun menentang Malayan Union. Seramai 20,000 orang Melayu telah hadir di Bandar Batu Pahat. Datuk On Jaafar menggesa orang Melayu bangkit dan bersatu untuk menentang British dalam ucapannya. Penentangan rakyat terhadap Malayan Union telah dilakukan dengan mengadakan Kongres Melayu. Perjuangan menentang Malayan Union telah berkembang sehingga ke peringkat kebangsaan. Zakbar
selaku Yang di-Pertua Persatuan Melayu Selangor telah menghubungi Dato' On Jaafar, Datuk Panglima Bukit Gantang dan Tunku Abdul Rahman. Mereka kesemuanya berhasrat untuk menubuhkan sebuah badan induk yang tersusun untuk menjadikannya sebagai pemangkin menentang Malayan Union. Seterusnya, hasrat mereka telah mendapat persetujuan daripada para pemimpin dan cendekiawan Melayu peringkat negeri untuk menganjurkan Kongres Melayu. Oleh yang demikian, terbentuklah Kongres Melayu. Kongres Melayu telah diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur pada 1 Mac 1946 hingga 4 Mac 1946. Sebanyak 41 buah pertubuhan Melayu telah menghantar wakil untuk menghadiri kongres ini. Pertubuhan Melayu tersebut mewakili pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri daripada tokoh politik, sosial, perniagaan dan ekonomi. Di akhir kongres ini, kesemua ahli telah bersetuju untuk menubuhkan United Malays National Organisation (UMNO) untuk menentang Malayan Union. Okey, berikut merupakan gambar perwakilan setelah tamatnya persidangan Kongres Melayu di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Setelah berakhirnya Kongres Melayu di Kuala Lumpur, satu Kongres Melayu di Johor Bahru telah diadakan pada 11 Mei 1946. Menerusi kongres ini, UMNO telah ditubuhkan di Istana Johor. UMNO telah melaksanakan beberapa perkara penting untuk memajukan dan menjadi penggerak bagi memupuk perpaduan orang Melayu di seluruh tanah Melayu. Rakyat tanah Melayu menganggap hari lahirnya Malayan Union sebagai hari kematian. Pada hari tersebut, orang Melayu telah berhimpun dengan memakai lilitan kain putih disongkok sebagai tanda berkabung. Malayan Union diibaratkan sebagai semboyan yang telah memanggil orang Melayu dari seluruh negeri untuk menyertai kongres yang menjadi obor membakar semangat bangsa Melayu. Di sini disertakan gambar semasa berlangsungnya Kongres Melayu di Johor Bahru. Okey, penentangan rakyat terhadap Malayan Union yang terakhir sekali dapat dilihat menerusi peranan UMNO yang telah menganjurkan bantahan secara besar-besaran. UMNO telah mengadakan tunjuk perasaan secara besar-besaran semasa ketibaan ahli Parlimen British L.D. Gammons dan David Rhys-Williams yang hadir untuk membuat tinjauan berkaitan penentangan orang Melayu terhadap gagasan Malayan Union. Sebanyak 6 negeri telah terlibat semasa UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. Antara negeri yang terlibat ialah Alor-Star, Kedah. Ketika itu, orang ramai telah memenuhi tebing jalan raya dari Titi Bumbung 5 hingga ke Bandar Alor-Star. Seramai 50,000 orang telah menyertai rapat umum yang diadakan di Bandar Alor-Star. Bantahan yang berlangsung di Padang Francis Light School Pulau Pinang telah memperlihatkan spanduk yang bertulis "Humbankan Perjanjian McMichael" dan laungan hidup Melayu bergemuruh di udara. Himpunan di Ipoh Perak telah berlangsung di Pekan Ahad, Jalan Datuk, Ipoh. Spanduk dengan tulisan "Kami berkehendak naungan, bukan penaklukan, dan jangan kecewakan kami" telah dibawa bersama. Malahan, laungan hidup Melayu telah bergema sepanjang perhimpunan tersebut. Bantahan yang dianjurkan oleh UMNO
di Kampung Baru, Kuala Lumpur memperlihat pemimpin Melayu mengadakan rapat umum dan berucap membantah kedatangan Gammons dan Rhys Williams. Rapat umum tersebut telah diadakan di Padang Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bantahan di Seremban Negeri Sembilan telah berlangsung di sepanjang jalan masuk istana dengan kehadiran orang ramai yang berbaris panjang serta membawa spanduk bertulis "Kekalkan Takhta Kerajaan Raja-Raja Melayu dan McMichael ialah imperialis." Manakala bantahan yang dianjurkan oleh UMNO di Kelang Selangor pula memperlihatkan orang Melayu berhimpun di padang dan pekarangan Istana Alam Shah untuk membantah Malayan Union. Susulan daripada tinjauan yang dilakukan oleh Gammons dan Rhys Williams, mereka berdua telah membuat laporan kepada pejabat tanah jajahan bahawa Sultan yang menandatangani Perjanjian Malayan Union tidak menyedari akibat daripada perjanjian tersebut. Oleh yang demikian, mereka telah menyokong sepenuhnya cadangan Raja-Raja Melayu terhadap penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Bantahan penduduk telah membuka mata kerajaan British terhadap keburukan Malayan Union. Secara keseluruhannya, rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini dapat dilihat bahawa perjuangan menentang Malayan Union memaparkan kekentalan semangat juang dan penyatuan orang Melayu. Dan akhir sekali, semangat patriotik perlu menjadi pegangan untuk kita mempertahankan maruah bangsa dan negara.